Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habib al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha risalata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu sekali lagi di majlis pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ke tajuk yang baru setelah kita lama membicarakan berkenaan dengan at-tayammum. Walaupun kalau kita buka kitab-kitab besar, perbahasannya panjang lagi. Tetapi untuk sekadar keperluan kita setakat ini, insya-Allah, dan biiznillah kalau ada rezeki kita akan masuk ke kitab yang lebih tinggi. Kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekadar untuk kita amalkan jadi apa-apa rasanya dah cukup lah. Cuma saya berjanji dengan tuan-tuan baru ni, saya nak salin semula, nak buat dalam bentuk PDF supaya mudah. Saya pun senang. Jadi apa-apa orang tanya bab tayammum, kejap kata. Nak buka Facebook, nak buka WhatsApp, nak menengok apa yang saya tulis balik dari segi orang kata kalau jadi begini keadaan dia macam mana, berapa cara apa semua, kita dah nampak. Kalau tidak, saya pun boleh silapnya terlupa balik. Kerana ibadah yang tiap-tiap hari kita buat, insya-Allah perbahasannya agak lekat. Tetapi perbahasan-perbahasan yang jarang kita buat, kalau kita berlaku kepada kita sekali itu, maknanya kita mungkin akan terlupa juga cara yang sepatutnya. Ala kulli hal, moga-moga majlis sebelum ini berkaitan dengan tayammum itu moga-moga bermanfaat untuk saya dan juga untuk semua. Dan pada malam ini kita masuk ke majlis yang ke-37 dah. Kalau tiap-tiap hari majlis ni, hari yang ke-37 kita ni, dah sebulan dah kita baca kitab ni kalau ikut tiap-tiap hari lah. Tapi maknanya sebulan kita baca 2 kali kitab ini, ataupun mungkin 4 kali, lebih kurangnya 4 kali sebulan kita baca kitab ini. Jadi kita dah berada di majlis yang ke-37. Main nak khatam kitab ni rasanya mau dapat ke 150 majlis ke maknya, Moga-moga diberikan kemudahan untuk mendalami, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ni kita akan masuk ke pasal yang seterusnya, tajuk baru yang seterusnya, iaitu menceritakan tentang najis yang boleh bertukar menjadi benda suci. Kalau benda suci terkena najis, tahu caranya, kita basuh, hilanglah najis tu, benda tu jadi semula okey. Baju saya contohnya kalau kotor, kena najis, dia tidak dipanggil najis. Baju saya tak jadi najis, baju saya hanya terkena najis. Dipanggil dalam bahasa Arab mutanajjis, terkena najis. Cara dia macam mana? Kalau saya nak guna baju ni, nak buat sembahyang contohnya, saya basuh, hilangkan najis dan saya basuh, maka ketika itu dapatlah saya menggunakan baju ini untuk tujuan melakukan solat dan sebagainya. Tak bolehlah saya beristinja, ambil batu pergi genyeh-genyeh di baju ni, tak mau. Sebab macam yang kita bincangkan, istinja dengan batu selain daripada air, maknanya hanya boleh sekiranya najis itu masih berada di kawasan kemaluan. Iaitu kalau kalau kita qada hajat besar, iaitu najis masih di kawasan yang akan bertemu, yang akan tertutup kalau kita berdiri. Lubang kemaluan belakang tu, maafkan saya, kalau kita berdiri dia tertutup. Kalau kita duduk mencangkung, dia terbuka. Kalau najis masih di kawasan itu, boleh kita berstinja menggunakan batu. Kalau dah sampai ke atas sikit je, dah sampai ke punggung contohnya, atau ke peha, dah tak boleh menggunakan batu. Dia kena guna air.
Jadi begitu jugalah kalau najis dah terkena baju, tak boleh dah saya ambil batu saya selesai istinja di baju. Tak mahu begitu, dia kena basuh menggunakan air. Jadi kalau pakaian kita, tempat sujud kita, rumah kita contohnya terkena najis, maka ada caranya, iaitu menghilangkan najis dan kita basuh dengan air. Tetapi kalau najis tu sendiri, bolehkah kita tukar menjadi tidak bernajis? Contoh, saya qada hajat, sayang pula nak buang, contohnya. Contoh cerita lah, saja nak cerita, nak cover ketentuan. Sayang pula, elok no warna ya. Ada cara tak saya nak buat biar saya boleh guna untuk berwudu ke, baju air ke? Mana mahu ya tuan-tuan, dah najis sampai ke kiamat lah tidak akan bertukar menjadi tidak najis. Maknanya najis, dia tidak akan bertukar status daripada najis kepada tidak najis. Secara asasnya begitu. Kecuali yang akan kita bincangkan pada hari ini, dia itu asalnya najis, tapi kita boleh tukar dia menjadi tidak najis. InsyaAllah kita akan melihat perbahasan ini pada hari ini berdasarkan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah, karangan Syekh Salim Ibn Abdullah Ibni Sa'ad Ibni Abdullah Ibni Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina al-Imam Al-Syekh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'ad Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i Safinatin Najah fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullah. Muka surat yang ke-44 ya. Kita sampai ke muka surat yang ke-44 ya. Faslun alladhi yatuhuru minan najasati thalathatun. Al-khamru idha takhallalat binafsiha, wa jildul maytati idha dubigh, wa ma sara hayawana. Terjemahan dia, fasal pada membincangkan mengenai najis-najis yang boleh berubah menjadi suci. Maknanya daripada dia itu zatnya najis bertukar kepada benda suci. Jadi benda yang kita akan tengok ni adalah asalnya najis. Zat dia itu sendiri adalah najis, bukan terkena najis. Dia itu sendiri adalah najis di sisi syarak. Lalu akhirnya berlaku proses bertukar dia daripada najis kepada benda suci. Benda yang bertukar menjadi najis yang pada asalnya adalah benda yang bertukar menjadi suci, benda yang bertukar menjadi suci yang pada asalnya adalah termasuk daripada najis-najis. Maknanya dari segi syariat ni, najis ni bukan hanya yang keluar daripada kubur dan juga dubur, tapi ada juga benda-benda lain yang berada di bawah kategori najis. Contoh, tulang binatang yang tidak halal dimakan, atau tulang binatang yang halal dimakan tapi mati dalam keadaan tidak disembelih. Jadi macam tulang binatang yang tidak halal dimakan ni, kita sembelih ke tak sembelih najis. Rimau contohnya, masuk hutan tiba jumpa rimau, tak jadi ni. Kita pun nak selamatkan diri, kita pun lari, dia pun lari. Tengah dia lari, tiba-tiba dia terjatuh dalam gaung, mati. Kita pun rasa sayang pula. Nak ambil tulang dia, nak ambil tarin dia, nak buat, orang kata pun nampaklah sikit pendekar tu, ada pula tarin daripada penama rimau yang kita pakai. Jadi macam mana? Boleh ke tidak? Saya sembelih lah elok dah. Masa dia ni kakinya patah, nyawa lagi, saya pun Bismillah, Allahu Akbar, sembelih. Qalu lah kawan tu,
Jadi dia mati dalam keadaan mati baiklah, kita kata mati disembelih dengan disebut nama Allah Azza wa Jalla. Boleh ke kita nak buat apa ke dia? Tak boleh. Dagingnya tak boleh berendam. Walaupun ada daging rimau menangis, tapi yang ni dia menangis ke tetap tak halal juga. Yang rimau menangis tu daging lain maknanya. Daging rimau sungguh kalau dia menangis sekalipun tetap tidak boleh digunakan, tidak menjadi suci. Tulang dia, tulang dia saya dah basuh elok dah, tetap dianggap najis. Maknanya siapa yang sembahyang dia memakai sebagai contoh tarin, apa namanya, tarin rimau atau tulang rimau, sambil sembahyang dia bawa benda tu, dia buat cincin, ikutlah macam mana pun, tak sah sembahyang. Sebab apa? Sebab dia menanggung najis. Dia kata mana ada najis dah, elok je saya dah bersih elok dah, tetap dianggap najis. Kerana berdasarkan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardah, tulang binatang yang tidak halal dimakan, walau mati macam mana cara sekalipun, dia adalah najis. Tulang yang halal dimakan, kalau dia mati disembelih memang bukan najis, kita boleh buat sup tulang. Kaki dia boleh buat kawariak. Bila munah teringat bila hai Batam kena bincang tu, macam mana kita nak buat ni. Orang dah tak pernah ramai ni, eloklah kita buat jamuan kawariak kan. Dan kita bincangkan Batam, selatat elok Batam macam mana cara ni. Kaki kambing boleh ke buat kawariak? Orang tak boleh punya. Kenapa tak boleh? Kalau berasa tak lalu, saya ada contoh, betul? Tapi kalau kita tengok adalah kambing sudah mati, sayang pula kita pun kerat kakinya, mohlah kita buat kawariak. Boleh ke tidak? Tak boleh. Saya dah basuh elok dah, tetap tak boleh. Kenapa? Dia adalah najis. Jadi maknanya najis ini bukan semata-mata yang keluar daripada kemaluan hadapan dan belakang, tetapi ada macam-macam benda lagi yang dianggap sebagai najis. Tanduk apa? Tanduk kambing yang telah disembelih, tak disembelih bangkai. Tanduk binatang yang telah disembelih bangkai. Kalau samak hanya boleh pada kulit, tanduk tak boleh nak samak. Maknanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, tanduk kebau contohnya, dia mati, kita pun pecahkan kepala dia tu, dia dah mati dah, tak ada kena sembelih, tak sempat sembelih, kita potong dia punya apa namanya tanduk dia, maka tanduk dia itu adalah najis. Tanduknya adalah najis. Kalau kita dah sembelih dia, jangankan kata bukan najis, buat sup tulang pun boleh, maknanya tak ada masalah. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i ada perincian. Dalam mazhab lain saya tak tahu. Saya tidak perlu mengetahui dalam mazhab lain macam mana. Kebetulan ni kita tak belajar mazhab lain, jadi saya tak tahu. Mungkin kalau kita cari kok ada pendapat lain, wallahu taala a'la wa a'lam. Cuma dulu pernah ada satu orang tanya, dia kata dia tanya ke saya ni buat perusahaan, dia kata perusahaan apa namanya buat pinggan mangkuk daripada tulang. Dia mengimport apa namanya tulang-tulang daripada India, tulang-tulang lembu daripada India, dan memanglah tak disembelih. Macam mana Ustaz? Boleh ke tidak boleh? Jadi ya, baru saya teringat, saya cari dalam isu ini, dalam mazhab kita memang tak boleh dah, sebab tulang tu dianggap najis. Tetapi bila rujuk dalam mazhab lain ada yang membenarkan. Tapi kalau dalam isu ini katakan ada satu syarikat dia nak buat satu perusahaan buat pinggan daripada tulang lembu, dan tulang itu diperolehi bukan daripada binatang yang telah disembelih, maknanya pinggan dia itu adalah najis. Pinggan itu dianggap najis. Baik, kalau dia bagi kita makan, kita tak boleh makan dalam pinggan itu. Melainkan kalau benda kering, pinggan kering, dia kering, tak apalah, dia jadi macam najis. Kalau kita buat sup pula, bubuh dalam mangkuk, dia buat bertulang, jadi sup itu bernajis, kita pula makan najis. Dia jadi begitu, makan benda yang telah bernajis. Tetapi memang ada pendapat lain tapi bukan dalam mazhab kita. Saya terlupa dalam mazhab pandai yang mengatakan tulang tidak dianggap sebagai najis. Jadi kalau saya dulu pernah ditanya tentang perkara ni, saya kata kalau dapat elak-elak lah, sebab dalam mazhab kita dianggap sebagai najis.
Sebab dia kata nak dapat tulang yang murah memang di sana. Dan tulang itu tulang yang bukan daripada binatang yang disembelih. Okey. Jadi bukan semua najis itu daripada kubur dan dubur. Tapi ada perincian-perinciannya. Darah kita contohnya najis. Darah kita dianggap najis. Mazi tak pernah keluar daripada kemaluan. Apa lagi contohnya? Bisui, nanah najis. Itu semua dianggap sebagai najis. Air liur kita, air liur basi orang kata, kalau kita tidur menentang, kita tidur maknanya kepala kita dengan badan kita sama rendah, tak berbantai lah maknanya, keluar daripada mulut kita masa kita tidur tu, maka ia adalah najis. Tapi kalau contoh kita ada bantai, tidur berbantai, keluar juga, maka tidak dianggap najis. Sebab dia bukan datang daripada perut, dia datang daripada kawasan kepala kita. Contoh satu orang dia tidur duduk, je keluar air liur je, berbau lagi, tidak dianggap najis. Walaupun kita orang Melayu kata air liur basi, tetapi dia dalam keadaan duduk, maka tak adalah daripada perut dia ke atas keluar, tidak dianggap najis. Muntah najis. Satu orang yang muntah najis. Temuak bayi keluar temuak dia tu najis. Jadi ada benda-benda yang dikategorikan sebagai najis dan ada benda yang tidak dikategorikan sebagai najis. Hari ni kita nak tengok najis apa yang dia boleh kita tukar menjadi benda tidak najis. Benda yang bertukar menjadi suci, yang pada asalnya adalah termasuk daripada najis-najis, ada 3. Di sini dia sebut 3. Pertama, arak. Apabila telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kita ambil kita peram. Contohnya kita ambil kita ambil kismis ke apa semua. Orang yang pandai dia tahulah, saya tak tahu caranya. Air buah tu dibiar lama-lama, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi arak. Dibiar lagi, dia akan menjadi cuka. Kalau dia bertukar menjadi cuka dengan sendirinya, maknanya dengan maksud kita tidak pula memasukkan sebarang benda ke situ. Tak adalah kita bubuh ada ubat ke, atau bubuh ada benda-benda lain ke, dengan tujuan untuk mencepatkan proses dia bertukar menjadi cuka tu. Kita tak bubuh benda lain, maknanya kita semata-mata air tu kita biar sampai daripada arak dia bertukar menjadi cuka. Maka ketika itu asal dia sebelum menjadi arak dia adalah suci. Dia tukar jadi arak, masa tu sudah menjadi najis. Dengan bekas-bekas tu sekali dia telah bernajis. Contoh kita simpan dalam tempayan, tersimpan dalam, katakan dalam pasu ke apa, ikutlah, dalam jug ke. Bila dia bertukar dia menjadi arak, sekali dengan bekas tu pun sudah menjadi bernajis. Sebab asalnya bekas tu, contoh macam tempayan katakan, dia suci sebab dimasukkan oleh air buah. Tetapi bila air buah tu bertukar menjadi arak dalam fiqh, ia adalah najis. Arak adalah najis. Maka apabila arak adalah najis, dia telah menyebabkan benda yang menakurnya juga telah menjadi bernajis. Dalam bahasa Arab tempayan arak ni orang panggil dan. Ad-dan. Ad-dan. Apabila lama selepas tu kita biarkan dia bertukar menjadi cuka, maka cuka itu adalah tidak najis. Kalau kita ambil air cuka tu, kita letak di badan, kita lomor badan kita dengan cuka, contohnya kita semayang, sah semayang kita. Padahal tadi tu sebelum dia bertukar menjadi cuka, dia adalah arak. Tetapi bila dia sudah bertukar menjadi cuka, dia sudah bertukar daripada najis kepada benda suci. Dan dalam mazhab kita, bekas tu sendiri yang asalnya telah bernajis, dia sudah menjadi bertukar hukumnya menjadi bekas yang suci, tak perlu basuh dah. Sebab kalau ikut asalnya, bekas tu telah bernajis. Sebab arak, bila arak bertukar menjadi cuka, bekas tu sendiri telah bernajis. Baik, kalau ikutnya dia telah menajiskan pula cuka, menyebabkan cuka itu bernajis. Cuka yang terkena najis dah tak boleh guna.
Tapi kalau begitu, bila kita nak boleh minum cuka? Sampai ke sudah lah, mana ada cuka kita boleh sedih-sidai gantung-gantung itu, dia air. Jadi mau tak mau kena ada bekas yang menadah dia. Maka dalam isu ini, antara perkara yang dia bertukar menjadi benda yang asalnya telah terkena najis, tiba-tiba sudah suci tanpa dibasuh, adalah tempayan arak tu sendiri. Bila dia bertukar menjadi cuka. Silakan tuan. Air tapis Okey, dia arak ni, saya sebab kita pun tak ada lah. Dulu khabarnya di apa? Di Kuala ni ada demo jual tuak lah. India selalu jual. Ada juga orang tua cerita demo kecil-kecil lah, ada lah juga minum, mana tahu kata. Katanya dekat kawasan golf tu jual. Tapi sekarang dah tak ada lah. Alhamdulillah, kita dah makin berubah. Memanglah kalau dia tengok ni orang Islam dia semakin elok. Alhamdulillah. Okey, air tapai. Tengoklah saya sekarang ni. Tapai tu dia bukan arak. Dia adalah nasi yang diperam dengan proses-proses semua, dia nak masamkan dia. Dia campur apa? Ragi. Yes, tak apalah. Yang itulah bahasa orang KL kan. Jadi bila sampai masa dia akan menjadi masam. Tapi masa kita minum air tu taklah kita pening. Okey. Tetapi benda-benda manis ni kalau makin lama kita biar dia akan mula, kalau ikutnya dia panggil dia sudah mula berbuih. Itu adalah petanda proses pertukaran menjadi arak telah bermula. Cuma secara pasti kena tanya orang yang pakar lah. Adakah kalau dia dah, contoh air tapis tu, kalau dah menggelegak, dia dah mula berbuih tu, kalau kita minum, boleh mabuk ke tidak? Kalau mabuk je, maya dah telah bertukar menjadi arak. Sebab arak ini adalah ma'askar, apa saja yang memabukkan. Walaupun maknanya minum sikit tak mabuk, kalau minum banyak mabuk Ustaz, dia tak kira. Dia asal dia berkeupayaan untuk memabukkan, maka dia telah menjadi arak. Bila arak adalah haram, walau sedikit, walau setitis, melainkan kalau dah sampai peringkat darurat. Contoh, satu orang dia berjalan pergi ke kawasan golf dulu, cerita-cerita dulu lah. Orang India apa semua, ada 2-3 orang tengah mabuk minum toddy. Tiba-tiba satu orang tu dia menengok orang tu sambil-sambil dia makan tercekik tuan-tuan. Dah begitulah. Apa namanya, ada orang Islam tepi tu, sudah dia tepuk-tepuk kawan tu dah nak kolu. Sebab apa? Gamaknya tulang apa dia makan, gamaknya dah tercekik, dah tak boleh bernafas kawan tu. Jadi macam mana kita kena buat? Kita kena ambil lah apa benda yang boleh menyebabkan benda tu boleh berjalan. Contoh, disebut dalam kitab-kitab, kalau kebetulan masa tu ada arak, ambillah arak tu, tuanglah dalam mulut dia. Moga-moga arak tu boleh menjalankan benda yang tersekat dia, rengkung dia tu, jadi dia boleh nyawa semula. Jadi maknanya asalnya arak adalah haram. Tetapi kalau sudah terdesak, maka boleh untuk digunakan macam mana-mana najis yang lain. Contoh, daging yang tidak halal dimakan, itu adalah najis. Kita masuk ke hutan, sesat dalam hutan. Contoh, ada orang sesat dalam hutan, akhirnya dia nampak babi. Dia kata, hai, tak biasa menengok babi ni, tapi nampak gaya dah Chinese mencara, dia tak ada makan ni. Dia pun ambil babi tu, dia pun bunuh babi tu, dia pun ambil daging. Boleh ke makan ni? Babi tu dah najis, daging dia pun najis. Boleh, tetapi berdasarkan keperluan saja. Agak-agak makan seketui dulu. Boleh kuat tak? Tak apa nak kuat ni, makan 2-3 ketui. Berasa dah kuat. Okey, cukup. Sedap pula rasa. Main cicah, udah buat perkasam pula, buat masak rendang pula. Rendang albab, dia wakaf di situ. Albab, dia hazafkan yak tu. Boleh ke tidak boleh? Masa tu dah haram dah. Sebab kaedah kaedah fiqhiyah sebab apa? Ad-darurat tubihul mahzurat, wad-daruratu
tuqaddaru biqadriha. Apabila sudah ada benda yang mendesak, dah keperluan sangat-sangat, dah tak ada cara lain maknanya, maka dia akan menghalalkan benda yang asalnya haram. Contoh macam daging babi tadi, contoh macam isu arak tadi. Kalau depan tu ada ayam taudi, ada ayam macam-macam, tak, janganlah kita nyambur taudi, carilah ayam gau dulu. Macam mana tuan? Halal bir. Halal wine. Okey. Mudah je. Nak tahu najis tak najis, kita kena tanya orang yang orang kata orang yang berkepakaran dalam bidang itulah. Nama mungkin dia boleh nama macam-macam. Walaupun kita orang Islam tak minat benar dengan punya halal wine. Sebab bila sebut wine, sebut benda begitu, kita akan teringat pada arak. Tapi dia kata ini halal. Maksudnya benda ni sangat tidak elok. Super, babi halal ni. Ini babi halal. Oh, kita dengar, kenapa pula halal? Sebab dia bukan babi, dia sejenis binatang, cuma kita namakan sebagai babi halal. Kan tak sedap kita dengar tu. Jadi menamakan satu benda yang halal dengan nama yang haram tu satu masalah juga tu. Tetapi kita makan boleh ke tidak? Contoh macam itu tadi halal wine. Cuba kita tanya balik. Walaupun dinamakan tu namanya tak nak sedap kita dengar. Tapi kalau kita tanya, saya minum ni kalau banyak mabuk ke tidak? Mabuk? Memang haram. Arak lah maknanya. Dia kata ustaz, kalau ustaz minum ustaz minum lah betul-betul, memang tak mabuk. Sebab memang dia tak ada benda yang menyebabkan berlaku kemabukan itu. Maka ketika itu dia bukan arak, walaupun dinamakan dengan nama yang macam arak. Dia kata arak halal lagi. Contoh ya. Walaupun dinamakan itu, dia ada sedikit masalah, sedikit penamaan itu. Kita menamakan satu benda yang halal dengan benda yang macam tak bersedap nak dengar tu. Tetapi minum dia tu tidak dianggap sebagai haram kerana dia bukan arak. Contoh macam tadilah, babi halal. Terkejut orang. Ini rendang babi halal. Kita kata kenapa halal? Dia sebenarnya daging lembu. Hot dog kena tukar tu, tak nak sedap ya. Hot dog patut kena beef, bukan beef dog ya. Hot beef. Contohlah tukarlah apa ayat sekalipun ya. Hot dog kan tak nak sedap, tapi kita dah terbiasa, dah tak perasan isu dog tu. Cuba kalau khabar ni daging anjing panah ni, memang menjerit kita. Tapi maknanya boleh ke makan? Boleh, sebab dia bukan anjing. Ni bukan daging anjing. Melainkan kalau memang dibuat dari daging anjing, so memang tidak boleh lah kita makan. Jadi satu benda yang asalnya haram, dia hanya boleh dimakan sekiranya ada keperluan yang mendesak. Tetapi wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Sesuatu benda yang sudah sampai ke tahap terpaksa itu, lalu dia membenarkan kita untuk makan benda yang haram, hatta dalam beberapa keadaan jadi wajib, tuan. Contoh macam isu tadi, dia masuk hutan, dia dah kata, saya ni dah tak larat lagi, ikut gaya dia nak mati ni, makan langsung tak ada. Ada babi, wajib makan babi. Wajib, dia tak kata, tak apalah, biarlah aku mati syahid tak makan, daripada aku tak pernah terfikir nak makan babi. Tiba-tiba, hiduplah, biarlah aku mati. Tak boleh. Biar aku mati itu bukan masalahnya, dia bukan pemilik nyawa dia. Dia wajib menjaga nyawa dia. Sebab kita ini diminta syarat untuk menjaga nyawa dan juga tubuh badan kita serta kesihatan. Maknanya ketika itu, dia larat ke tak larat, mampu tak mampu, lalu tak lalu, kena makan juga, wajib. Tetapi berapa banyak? Jangan mula-mula rasa tak lepas, sedap pula rasa, udah buat rendang, buat masak kicap, yang itu dah tak boleh. Dia hanya tuqaddaru biqadriha. Dia dikadarkan berdasarkan keperluan saja. Berapa agak-agak? Kita kena agak-agak lah, sebab kita tak adalah kita masuk hutan tu kita semua pakar bab babi-babi ni. Berapa banyak boleh makan kita pun tak tahu. Agak-agak rasa makan dua ketul, tengok macam mana. Rasa tak larat lagi, kena makan lagi lah. Kena makan dengan kadar cukup untuk menjaga nyawa. Bukan sudah terlupa kawan tu apa dagingnya, sesah sampai ada lagi nak buat tambah. Tak boleh, sebab dia adalah diharamkan. Jadi balik kepada perbahasan kita, benda yang asalnya adalah najis bertukar menjadi tidak najis. Yang pertamanya adalah arak apabila telah bertukar menjadi cuka dengan sendirinya. Dengan sendirinya maksudnya kita tak masukkan sebarang benda lain. Kalau kita
alihkan dia daripada tempat panas ke tempat redup, tu yang tu tidak mengapa, itu tidak dianggap bermasalah. Tapi kalau kita masukkan, contoh kita ada masukkan benda lain untuk mencepatkan proses dia jadi cuka, tu contohnya, maka kalau dia bertukar menjadi cuka sekalipun, dia sudah menjadi cuka yang bernajis. Dia sudah tidak lagi boleh diminum sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, kulit bangkai binatang apabila ia telah disamak. Kulit bangkai binatang apabila ia telah disamak. Disamak ni, bahasa sekarang ni dia guna apa? Dia ada dua, samak dan apa lagi, sertu ke apa. Saya pun dah tak tahu mana satu sertu tu apa dia. Masa saya kecil-kecil dulu, rasanya semuanya samak. Anjing jilat kita samak dengan tanah. Kulit bangkai samak juga. Sertu tu macam mana satu? Saya terlupa. Samak dengan maksud kulit tu dihilangkan lendir-lendir kulit tu. Itu panggil sertu. Kalau yang contoh anjing jilat, lepas tu kita basuh dengan tanah, panggil apa? Itu samak juga. Samak lain pula. Samak dalam bahasa Arab halal dimakan. Ikan samak. Okey, jadi maknanya yang kedua yang boleh bertukar daripada najis kepada tidak najis adalah kulit bangkai. Apa saja binatang, kecuali agak kecuali apa tuan-tuan? Anjing dan babi, samaklah macam mana sekalipun tak boleh. Ada satu lagi. Apa satu lagi kulit yang tidak boleh disamak, tetapi dia tidak najis? Kulit manusia. Saya terkena soalan tu masa saya di universiti dulu. Di universiti kita ambil PSA, apa namanya, ambil PSA bertulis. Kemudian kita kena ada PSA secara lisan. Doktor pensyarah tu tanya, kulit apa? Kalau kulit anjing babi samak boleh? Saya kata tak boleh, Syekh, sebab dia najis. Okey. Kulit orang? Jildul insan najis samla, najis ke tidak? Saya kata tak najis. Maknanya boleh samak. Terkejut kita. Dalam buku tak ada. Saya kata tak boleh. Sebab apa? Dia tanya pula sebab apa. Saya pun dengan selamanya entah betul tidak tawakal sebab tak ada kitab. Allah Ta'ala tak bagi, sebab Tuhan kata apa? Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu zuriat Nabi Adam. Dia kata bravo alaik. Bagus, kata. Bravo alaik. Betul jawapan tu. Sebab tu saya ingat bila cerita bab ni, teringat pasal soalan tu. Jadi dilekat. Dalam kitab biasanya kita akan dengar melainkan kulit anjing dan babi, sebab dia adalah bangkai. Dia adalah dipanggil sebagai najis. Tetapi manusia kulitnya tidak dianggap najis. Kulitnya tidak dianggap najis. Manusia walaupun telah meninggal dunia, dia tidak dianggap najis. Mereka kalau satu orang contoh, dia berjalan-jalan, ya Allah, ni jari siapa tertinggal ni? Contoh ada orang accident, ada dijumpa jari, tak tahu jari siapa. Ramai orang accident, putus jari habis semua. Dia pun ambil jari tu, kalau masa berdarah tu bernajis sebab darah lah. Dia basuh elok, udahnya dah tak ada darah dah. Dia terlupa, dia letak dalam poket. Sembahyang fardu 3 hari, tengah-tengah dia sujud, terjatuh jari, menjerit makmum sebelah. Baru dia teringat, oh ya Allah, terlupa. Jari ni patut dia kena tanam dah, tak? Tapi dia terlupa. Letak dalam poket jubahnya 2-3 hari dah sembahyang. Takdir Allah Ta'ala masa tengah sujud tu terjatuh, menjerit makmum, batal sembahyang makmum sebab dah menjerit. Dia tak menjerit, dia tak batal sembahyang ni. Jadi sah ke sembahyang dia selama ni? Kadang-kadang dalam poket dia tu ada jari orang. Jawapannya sah. Kenapa? Sebab jari manusia tidak najis. Kalau jari binatang, kucing mati, kesian dia patah, dia basuh-basuh tak dalam poket, memang najis. Jadi maknanya binatang ini apabila dia mati tidak disembelih, dia adalah najis. Matilah kadang tidak disembelih. Kalau dia itu disembelih pula, tengok binatang apa yang kita sembelih tu halal dimakan atau tidak. Halal dimakan. Baik, kalau dia mati disembelih kerana halal dimakan, kambing, ayam, maka contoh macam kulit lembu, kulit kambing tidak dianggap najis.
Bahkan boleh dimakan. Macam orang Indonesia, dia ada buat keropok kulit lembu. Dia membakar bulu tu, kemudian kulit tu dia menggunting, dia menggoreng, buat keropok. Keropok kulit. Boleh makan? Boleh kalau lalu. Sebab apa? Sebab kulit itu diambil daripada binatang yang telah boleh dimakan, dan dia telah mati dengan sebab disembelih. Kalau binatang yang tidak halal dimakan, kita sembelih macam saya sebut tadi, tetap tidak boleh. Main binatang yang tidak halal dimakan, sembelih ke tak sembelih ke, matinya adalah najis. Matinya adalah najis. Binatang yang halal dimakan, kalau mati dengan sebab sembelih, halal dimakan, dan kulitnya tidak menjadi najis. Cuma pun begitu, maksud binatang yang mati, yang halal dimakan ni, yang kita sembelih, dengan syarat binatang itu ketika dia disembelih, dia masih lagi mempunyai hidup yang tetap. Dia panggil hayatun mustaqirrah, hidup yang tetap. Bukan maknanya dah, orang Melayu kita kata dah nyawa-nyawa ikan. Walaupun dia bukan ikan. Contoh, kita berjalan, tiba-tiba terlanggar lembu, udah pecah kepala dia, dia pun dah meronta-ronta dah. Kita tengok air, udah nak kolu dah kawan ni. Kita pun kebetulan di dalam kereta kita ada parang, kita pun sembelih dia. Kita kata daripada dia mati bangkai, dia mati halal. Tapi masalah kawan tu bukan patah kaki, kepala dah pecah, terkeluar otak dah, tapi masih motor-motor hidup lagi. Maknanya ikut adat ini, kalau biar lama ni mati ni, kita pun sembelih. Ketika itu tetap dia bernajis. Sebab apa? Sebab dia itu hidupnya dia panggil sebagai hayatun ghairu mustaqirrah, hayatun mazbuhah. Hidup dah nak mati dah. Hidup dah tinggal nyawa-nyawa ikan, orang Melayu kita kata. Maknanya kalau kita sembelih binatang macam ini, walaupun dia itu pada asalnya halal dimakan, dia sudah bernajis. Matinya adalah mati bangkai. Ya, dia kena mati dengan sebab disembelih. Bukan maknanya sembelih itu menambahkan lagi kecepatan mati, bukan. Azan dulu ya. Nanti saya pergi kepada sini. Allah Akbar. Hanya azan maghribi ni. Allah. Azan was ya, Ustaz. Bismillah. Allahu Akbar.
ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal salihin. Allahumma rabbana bi'afwika wa salatin qaim. Ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam darajat al-fi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan tazu'ata innaka la tukhlifu al-mi'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Silakan tuan. Sesembelihan. Dia contoh masa sembelih tu salah potong. Soal potong di mana? Satu orang tak putus lagi. Kena, kalau cepat kena teruskanlah. Tapi katakan dah terputus, lepas tu dia biar ingatkan dah selesai, rupanya tak putus. Lepas tu mati kawan tu, atau dah nak hampir-hampir mati, baru perasan. Maka ketika itu dah tak sah dah kalau kita sembelih. Sebab apa? Sebab apabila kita telah pun mencederakan satu binatang yang dengan sebab kecederaan itu dia akan mati, katakan masa kita potong tu tak cukup urat, salah potong maknanya, tapi telah menyebabkan dia akan mati. Secara perubatannya dia akan mati. Maknanya ketika itu dia sudah tidak lagi hayatun mustaqirah. Dia sudah tidak memiliki hidup yang sempurna. Maknanya dia memang orang kata huwa khalas mayyit la mahalah. Dia akan mati, tak macam mana pun dia akan mati. Kalau begitu, kalau kita sembelih dah tak sah lah. Tapi kalau dia contohnya dia nak tertusuk, akhirnya tertikam mata. Tikam mata tak mati. Contoh, dia tidak lagi maknanya bawa kepada kematian biasanya. Maka kita sembelih ketika itu sah sembelihannya. Kenapa? Kerana dengan menikam mata tidak membawa kepada kematian biasanya. Maka kita sempurnakan dengan sembelihan, kita menyembelih dia dalam keadaan dia masih hidup dengan sempurna. Kalau salah, dia kalau masih dekat, baru satu putus, satu lagi tak putus, dengan segera, itu masih dianggap sebagai satu sembelihan. Walaupun bertukar pisau ataupun bertukar orang, tak ada masalah. Okey, so yang kedua, kulit bangkai binatang. Allahumma salli ala al-habib. Kulit bangkai binatang apabila ia telah disamak. Maknanya kalau kita jumpa kulit bangkai apa? Bangkai rimau. Bangkai apa? Bangkai selain daripada anjing dan babi lah maknanya. Sama ada binatang halal dimakan atau tak halal dimakan. Apabila dia telah mati dalam keadaan tak disembelih, atau disembelih tapi dia tidak halal dimakan. Rajin benar kita menyembelih rimau contohnya, matilah kawan tu. Lepas tu kita pun nak ambil kulit dia, kita nak samak. Kulit dia sebelum disamak adalah bangkai. Kalau kita ambil contohnya kulit binatang tu, kulit rimau, letak dalam poket ataupun buat baju ke apa, tak sah solat dengan pakaian itu. Kerana apa? Kerana itu adalah bangkai. Tapi kalau telah disamak, maksud samak dia apa? Kulit itu yang kita siap daripada badan itu, bahagian yang bercantum dengan daging pada asalnya, kita bersihkan, buang lemak-lemak tu, akhirnya tinggal kulit semata-mata. Dah tak ada lemak-lemak tu. Mereka kalau kita rendam dalam air tak membusuk, ketika itu kulit tadi asalnya adalah najis. Mai umpama macam kencing dan berak lah mudah kabarnya. Dia ketika itu sudah bertukar menjadi mutanajis. Selesai saja proses samak, dia telah bertukar status daripada najis kepada mutanajis. Macam baju yang terkena najis. So bila kita nak guna, cara dia macam mana? Basuh. Baik kulit, kalau katakan kulit bangkai lembu, bangkai rimau, apa sajalah selain daripada anjing dan babi, kulit tu setelah kita samak, kita tak bolehlah buat sembahyang terus. Sebab dia walaupun telah bertukar daripada najis kepada benda suci yang terkena najis, dia masih mutanajis, terkena najis. Lalu bila kita basuh, dia ketika itu sudah boleh dijadikan sebagai pakaian. Boleh makan tak? Makan tak boleh. Makan tetap tak boleh. Jangan kata dia dah suci dah ni.
dah suci, mohlah kita gunting-gunting kulit, dah tak boleh. Dia bila asal najis bertukar kepada bukan najis, bukan untuk dimakan, untuk dijadikan sebagai pakaian sahaja. Nak buat sejadah, boleh lah. Orang datang pun seram je sembahyang surau tu, sejadahnya dia boleh kulit rimau. Ini memang geng-geng pendekar ni kan. Sampin pun sampin rimau, jangan buat pasal kan. Jadi orang pun dia tak berani datang ke surau tu. Jadi kulit bangkai binatang kalau dah disamak, samak dibuang lendir-lendir itu, dibuang lemak-lemak yang melekat di kulit itu, maka dia sudah bertukar daripada najis kepada bukan najis tetapi masih terkena najis. Dibersihkan dengan air, dia sudah tidak lagi menjadi mutanajis, dia sudah menjadi benda yang suci tetapi tidak boleh untuk dimakan. Babi dan anjing, maksudnya apa? Binatang selain daripada babi dan anjing ada? Apa saja yang lahir daripada rahim anjing ataupun babi? Kasut daripada kulit anjing, kasut daripada kulit babi contohnya. Dalam saya tak tahu mazhab lain macam mana, tapi dalam mazhab kita walau disamak tetap dia adalah najis. Maknanya dia adalah pengecualian. Semua kulit boleh disamak kecuali anjing dan babi dalam mazhab kita. Mazhab lain saya tak pasti. Dan apa saja yang lahir daripada anjing dan babi lah. Okey. Macam mana proses samak? Ikut ada macam-macam. Ada orang guna yang dia sebenarnya apa saja cara, yang penting hilang dia punya lendir-lendir. Tinggal kulit semata-mata. Biasa orang Melayu kita dulu guna tawas. Kadang-kadang kalau dalam kitab-kitab, kadang-kadang dema, kalau macam orang Arab kadang-kadang guna tahi burung merpati. Benda-benda yang bersifat ada unsur-unsur asid begitu, unsur-unsur pedas begitu. Dia lumur, dia boleh menyebabkan tertanggal apa namanya lendir-lendir yang ada di kulit tu. Maka proses itu dia tak ada cara apa semua. Dia apa saja cara, kita kikih ke apa ke, yang paling penting dia sudah tidak ada lagi lendir ataupun maknanya urat darah ke apa ke yang ada, yang melekat lagi di kulit tu. Iaitu sekira-kira dalam kitab disebut kalau kita rendam dalam air dah tak berbau dah, tak berubah bau dia. Jadi kalau ketika itu sempurnalah proses samak tersebut. Ya, nak guna secara kimia, rendam dengan apa alat-alat kimia ke apa, yang penting maknanya dia sudah tidak lagi ada benda-benda yang berkait dengan lemak-lemak yang ada di kulit. Sebab bila kita siap kulit kan dia ada lemak masih ada di kulit tu kan. Itu binatang yang bangkai. Kalau yang tidak bangkai ni, dia kalau kita tak nak samak pun, tapi bau lah, itu je benda je. Kita nak makan pun boleh, maknanya dia tidak dianggap najis. Jadi menyamak kulit ini macam kadang setengah orang dia dah sembelih lembu, kemudian kulit tu dia samak. Dia samak tu hanya untuk kebersihan je, bukan atas dasar kerana dia bernajis. Maknanya kalau satu orang tu kulit lembu tu yang ada lemak-lemak tu berbau, maknanya tapi dia setiap kali kulit dia basuh, dia hilangkan najis kalau ada. Lepas tu dia nak pakai, berbau, tetap tidak mutanajis walaupun berbau. Sebab kulit dia itu telah dibersihkan, telah dibasuh, maknanya dan dia bukan asalnya najis. Sebab dia halal dimakan sekalipun. Pewangi yang ada alkohol yang selalu difatwakan sekarang ni tidak menjadi masalah. Yang difatwakan, yang difatwakan lah. Tapi sebenarnya saya secara amanah kurang arif, saya tak tahu perbahasan ni. Cuma secara fatwanya, hatta di Darul Iftah Al-Misriyah pun memfatwakan bahawa minyak wangi yang ada alkohol boleh dipakai hatta dalam sembahyang sekali. Di Malaysia saya tak pasti fatwanya macam mana. Kita tengok baliklah Haji Hakim kata macam mana apa semua.
Maknanya boleh dipakai. Wallahu a'lam. Tapi kalau fatwa yang biasa, yang masyhur je sekarang ni, kalau kita dengar tak ada masalah. Cuma kalau sebagai contoh, kalau memang dalam pewangi itu dimasukkan alkohol dengan masuk unsur arak tu, memang ada di situ. Kalau asal mazhab Imam Syafi'i memang tak lepas. Tapi dalam masalah ni yang difatwakan hari ni biasanya dikatakan tak ada masalah. Disebut tidak menjadi masalah pewangi, minyak wangi ada alkohol kalau kita nak pakai dalam sembahyang sekali. Baik, itu yang kedua. Dan yang terakhir, benda yang asalnya dia dianggap najis bertukar menjadi tidak najis. Ketiga, apa saja najis yang berubah menjadi haiwan. Apa saja najis yang berubah menjadi haiwan. Contoh tuan-tuan ya, ada bangkai anjing contoh. Dalam masalah ni hatta anjing dan babi sekali pun. Tiba-tiba tak lama lepas tu keluar ulat daripada badan dia. Dia dah lama, akhirnya mari terbang apa semua lalat, akhirnya bertelur apa semua, jadi berulat. Ulat itu sendiri dia adalah tidak najis. Maknanya ini yang dimasukkan apa sahaja najis yang berubah menjadi haiwan. Dalam kitab Kasyifatus Sajjah dia kata contohnya bangkai anjing yang telah berubah menjadi ulat. Cuma ulat tu dia jadi apa? Mutanajis. Kalau satu orang contoh dia kata saya nak belalah pena ulat ni, secara fiqahnya orang tak buat. Tapi kalau ada orang dia tengok ada satu anjing mati, tak lama lepas tu keluar ulat. Cantik no ulat dia. Nampak comel je, besar comel, nampak tak tahulah apa dalam otak dia, kita pun tak tahu. Dia nak ambil. Dia pun letak dalam plastik, boh dalam poket. Nak sembahyang, boleh ke tidak? Kita tanya, dah samak ke tidak ulat tu? Satu roja lah pula. Tak? Satu roja lah pula dah kena samak. Sebab apa? Sebab ulat itu memang dia bukan lagi najis, tetapi dia disebabkan berasal hidup dan tinggal dalam badan bangkai tadi, dia sudah menjadi mutanajis. Oleh kerana najis tu kebetulannya adalah babi ataupun anjing, maknanya cara untuk benda yang terkena anjing dan babi ni nak dibersihkan mestilah dengan dibasuh dengan 6 kali basuhan air tanah dan 1 dengan air mutlak. Maknanya orang tadi kalau dia dah tak ada roja sangat, dia basuh dengan 7 air 7 kali basuhan, 6 dengan tanah, 1 dengan air biasa. Kemudian ulat tadi sudah dianggap tidak bernajis. Tapi kalau katakan ulat itu daripada binatang selain daripada anjing dan babi, cukup dengan dibasuh lah. Boleh makan? Memang tidak lah boleh makan. Ulat haram dimakan. Tak kira lah ulat sagu ke ulat apa ke, hatta ulat buah sekalipun. Melainkan kalau kita makan buah tu, maknanya termakan, tak apalah. Tapi kalau kita nampak dia, sedap ni, kita kumpul. Kalau kita nampak ada ulat, kita makan sekali dengan buah, tak apa lagi. Kalau ulat buah tu kita kumpul, elok dia kita kumpul, memang kita lenyek dengan sampai belacan. Memang tak boleh lah, sebab kita makan ulat. Tapi kalau buah tu ada ulat, tak apalah, kita ngap je, payah nak buang, kita ngap sekali. Ketika itu dibincangkan secara fiqahnya boleh. Tapi biasanya kita geli nak makan lah. Biasanya kalau ada buah ulat ni kita tak makan. Tapi secara fiqahnya boleh, tidak haram. Sebab kita bukan niat nak makan ulat, kita nak makan buah, kebetulan ada ulat, tak apa. Tapi kalau ada dia asin, tak boleh. Sebab dia sudah dianggap makan serangga. Makan ulat, makan hasyarat ini, makan serangga diharamkan oleh syarak. Jadi perkara ketiga, benda yang asalnya najis tetapi dia sudah tidak dianggap najis adalah apa sahaja yang berubah daripada najis bertukar menjadi haiwan, benda hidup. Maknanya dengan maksud macam tadilah bangkai, mari lalat apa semua bertelur, akhirnya bertukar menjadi ulat. Itu dianggap sebagai najis, benda ataupun ulat yang hidup ataupun dia pada asalnya ada kait dengan najis. Silakan Ustaz.
Ikan yang diternak dengan secara umumnya, bukan takat ikan lah, apa saja binatang yang makan najis, yang diberi makan najis, boleh ke kita makan? Boleh. Tetapi kalau yang terbaiknya, dia dipanggil jalal. Nanti saya cek, saya terlupa sama boleh bakar atau tidak. Dia kena kurung sepatutnya. Dia kena kuarantin 3 hari, maknanya supaya dia punya badan dia tu dia hilang unsur-unsur najis tu. Tapi dia dalam kitabnya disebut Al-Jalalah. Kalau Al-Jalalah tu Allah Jalla Jalalah tu lain mana. Kalau Jalalah ni binatang yang dia itu tubuh badan dia tu membesar dengan najis. Macam tadilah ikan yang dibagi makan benda-benda yang begitu, ataupun contoh kalau kita bela ayam ke, kita bagi benda-benda yang itulah, kalau dia makan, atau kita tak bela tapi dia tu suka makan najis. Ikan akuat contoh lah, dia kalau macam ulat tu, kira-kiranya dah memang makanan dia lah, kan? Memang dia ulat tu pun kakinya dia, kalau mati je najis lah, Macam ayam dia makan apa je, tak makan ulat je lah. Kita tengok balik dia makan apa. Tapi biasanya dia makan macam-macam lah, Okey, jadi kalau binatang yang memang dia makan tu najis semata-mata, atau memang banyak makanan yang najis, dia dipanggil Al-Jalalah. Yang ni saya terlupa sama dia, kalau kita makan dia terus boleh tidak. Nanti saya cuba nak rujuk balik, terlupa perbahasan. Kalau tuan-tuan ada yang tahu, boleh kongsi lah. Tapi saya peribadi terlupa. Cuma yang pasti, memang kita dituntut, cuma tak pasti wajib atau tidak, untuk asingkan dia, kuarantinkan dia dalam tempoh 3 hari contohnya, supaya dia boleh bersih semula badan dia tu, maknanya macam ada hilang sikit lah unsur-unsur najis tu, lalu kita makan semula. Biasanya binatang begini daging dia pun tak sedap, sebab dia ada unsur najis dalam badan dia. Ala kulihat, nanti saya cuba rujuk balik Jalalah ni. Nanti kalau ada sempat nak menunggu kuliah akan datang, takut tak sempat, nanti saya post dalam grup WhatsApp tentang hukum makan Jalalah. Allah Ta'ala a'lam. Macam ikan awal, kita nak mengair dia, kita guna umpan katak, dia pun makan. Kita tak kalah dengan katak-katak tu, kita goreng sekali kan dalam badan dia tu. Baik kita kena siang tu buang lah benda-benda dalam badan dia tu semua. Udah awak pula berembang hasil. Ya Allah, moga-moga selamatlah kita daripada makan benda yang haram biiznillah. Silakan Ustaz. Arak itu najis, ya, haram diminum. Dia kalau apa namanya, yang pertamanya saya tak pasti proses buat rokok pada hari ni memang ada disembur dengan arak atau tidak. Tadi Pak Tan kata ada disembur lah. Saya peribadi saya tak tahu, betulan tak tahu. Kalau contohnya memang itu yang berlaku, maknanya tembakau dalam rokok tu telah disembur dengan arak,
maka ketika itu dia menjadi arak itu sudah mutanajis. Sebab dalam rokok itu sudah menjadi mutanajis. Sebab arak dalam mazhab kita, dalam mazhab Imam Syafi'i adalah najis. Arak adalah najis. Jadi kalau kita ambil arak, kita sapu ke badan, sapu ke baju, maknanya samalah juga dengan apa saja sapuan arak ke atas satu benda. Contoh kita ada makan, lepas tu sambil tu kita sapu-sapu, kita sembuh arak di makanan kita. Makanan itu atau apa saja benda yang sudah terkena dengan arak itu, dia adalah mutanajis. Bila mutanajis, maknanya ingin menyucikan dia itu dengan menghilangkan arak tu lah. Contoh kalau katakan makanan kita disembur dengan arak, kita nak makan makanan tu, so dia macam mana? Kena basuh. Baju terkena arak, kita kena basuh. Maknanya kalau ikut konsep yang begitu, arak rokok, kalau betul dia itu disembur dengan dengan arak, tembakau tu disembur dengan arak. Kalau kita nak sucikan juga tembakau tu, kena basuh lah tembakau sampai hilang dari situ. Itu satulah kan. Kemudian Pak sebut tentang isu isu isap rokok tadi, yang difatwakan oleh Darul Ifta Al-Masriyah tu memang begitu. Merokok itu adalah haram syar'an. Isap rokok ni dia adalah termasuk satu, setelah dikaji mendapati pengharaman arak tu dia lebih kepada dari segi wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Maknanya jangan kamu walaupun orang kata dari sudut fatwa yang disebut oleh Darul Ifta Al-Musriyah, macam saya sebut, macam yang Pak Tan sebut, dia memang adalah haram. Dalam masa yang sama yang di Malaysia juga begitu. Cuma memang kita semua sedia maklumlah, masyarakat kita dari dulu sudah terbiasa dengan rokok ni, sudah terbiasa dengan rokok ni. Jadi untuk mengubah tu memang agak sukar juga sebenarnya bagi para perokok ni. Dia agak sukar juga untuk mengubah. Saya ingat lagi masa di Mesir tu, kadang kita naik taksi apa semua, lepas tu dia tahu kita belajar Azhar, dia kata doakan saya ni misal rokok kata. Dia tahu benda tak boleh, tapi dia nak tukar tu jadi susah. Tapi moga-moga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk berusaha supaya kita sejauh mungkin mengelakkan diri daripada terlibat dengan sebarang perkara-perkara yang haram. Walaupun rokok tu tidaklah maknanya zaman Nabi tu ada, tapi yang dikaji pada zaman hari ini mengatakan bahawa ianya adalah haram. Dan kalau ikut Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kata beliau, ulama dulu mengatakan rokok itu atau hashish, dalam kita lama sebut al-hashish. Hashish ni ganja lah, ganja. Ia tidak haram semata-mata kerana ketika itu kajian masa itu tidak sampai lagi ke tahap mengetahui bahawa ada masalah masalah orang kata apa, masalah kesihatan itu. Hatta ada juga para ulama kita dulu yang dalam majlis bacaan hadis, mereka akan hisap shisha dulu. Ulama besar lah tu. Shisha dia lebih wangi daripada rokok. Jadi oleh kerana ia berbau wangi, maka dianggap ia satu perkara yang dituntut dalam majlis bacaan hadis. Sebab majlis hadis ni disunatkan kita bakar gaharu yang mewangikan majlis. Jadi ada di kalangan masyayikh kita baca hadis, haddatsana fulan, qala haddatsana fulan. Sebab apa tuan-tuan? Dia rasa dia telah mewangikan majlis dan mulut dia juga wangi ketika membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak buat macam mana, zaman tu mereka tak sampai lagi kepada pengetahuan bahawa ada bahaya dari sudut itu. Bila lama-lama rokok dia dah nambah macam-macam, dah berbau pula, maka mula fatwa bertukar kepada makruh. Sebab apa? Isunya bau busuk atas mata-mata itu. Dalam masa yang sama belum lagi dapat dipastikan dari segi kemudaratan itu, maka ulama yang mutaakhir sikit mengatakan makruh. Sebab apa? Dikiaskan dengan benda busuk. Jadi benda busuk yang kita makan petai ke apa, janganlah kita
Apabila akhirnya dah diketahui bahawa ada kemudaratan, maka akhirnya diputuskan adalah menghisap rokok itu adalah haram. Kalau kita baca kitab-kitab lama, kita akan jumpa hukum yang berbeza. Dalam Hasyiah Al-Bajuri disebut, sekiranya isteri kamu itu orang yang merokok, maka di antara nafkahnya hendaklah disediakan rokok kepada dia. Sebab zaman tu mereka menganggap macam rokok ni macam makanan, macam benda yang tidak ada kemudaratan. Mungkin juga situasi rokok zaman dulu tak macam zaman kita. Imam Al-Bajuri lebih kurang 200 lepas hidup zaman kita, lebih kurang 200-300 tahun yang lepas. Jadi disebut, kalau lah isteri kita itu adalah nafkah seorang suami kepada isteri, dia kena sediakan keperluan isteri je. Kalau isteri isap rokok, mereka kena sediakan rokok kepada isteri. Tapi zaman hari ini tidaklah itu yang dipatuakan, sebab sudah dimaklumi akan bahayanya itu. Jadi apa yang ditimbulkan oleh Ustaz Pak Tamak Syahri tadi, begitulah yang saya dengar daripada Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi dan juga apa yang dipatuakan. Ala kulli hal, moga-moga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita biiznillah, sikit-sikit. Moga-moga kita boleh berubah kepada akhirnya sampai ke masa boleh meninggalkanlah menghisap rokok ni. Tapi kalau kita tengok dah makin kurang dah sebenarnya. Dulu orang dulu lagi dahsyat, dalam mesyuarat apa semua hisap rokok tu, tak kira mesyuarat apa pun. Tapi hari ni makin berubah. Dia dah ke arah yang lebih baik biiznillah, insya-Allah subhanahu wa taala. Okay, itu saja daripada saya. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih soalan yang banyak membantu. InsyaAllah saya cuba tengok isu Jalal lah yang timbulkan tadi. Saya nak tengok di segi kita nak ulang kaji semula insyaAllah. Dan sekiranya ada rezeki akan datang, kita akan masuk kepada perbahasan tentang pembahagian najis kepada mughallazah, mukhaffafah dan mutawassitah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan. Ada soalan? Mana soalan? Mana komen? Okey, ada satu soalan. Bagaimana pula alkohol dalam perfume, hand sanitizer, mouthwash? Maknanya kalau ikut kepada isu alkohol tadi, secara umumnya dia akan pergi kepada tidak menjadi masalah. Isu alkohol tu sendiri sebab macam dibezakan antara arak dengan alkohol. Jadi tak ada masalah. Macam kalau hand sanitizer tu semua, kita semayang dalam keadaan itu sah semayang kita insyaAllah. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Saya Yusuf di atas komentar dan juga bagi tahu tentang isu soalan tadi. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan. Kita tangguhkan majlis kita. Lewat juga kita berhenti hari ini, minta maaf. Kita sama-sama tangguh dengan berselawat ke hadrat Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي وعلى آله. Moga Allah Ta'ala mudahkanlah urusan kita di Malaysia ni. Sebab tak tahu lagi siapa yang akan memimpin. Moga-moga kepimpinan yang akan dipilih esoklah rasanya kita tahu. Moga-moga mendapat rahmat daripada Allah dan mendapat bantuan daripada Allah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.